Kita masih lagi di bawah bab keempat, bab keempat, iaitu bab karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Bab larangan menghadap qiblat ketika qada hajat. Di bawah bab ni dia ada beberapa hadis lah, daripada hadis yang ketujuh dan seterusnya. Jadi yang kita nak bincangnya malam ni ialah bab yang ke bab ni juga, cuma hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10. Wa bihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Amr bin Yahya an Abi Zaid an Ma'qil bin Abi Ma'qil al-Asadi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblatain bi bawlin aw gha'itin. Qala Abu Dawud wa Abu Zaid huwa maula Bani Tha'labah. Maula Bani Tha'labah. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, katanya Wuhaib meriwayatkan kepada kami, katanya Amr bin Yahya meriwayatkan kepada kami daripada Abi Zaid, daripada Ma'qil bin Abi Ma'qil al-Asadi. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap dua kiblat. Melarang kami pun boleh, melarang kita menghadap dua kiblat ketika membuang air kecil atau air besar. Abu Dawud berkata Abu Zaid adalah maula Bani Tha'labah. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Yahya bin Faris qala haddatsana Safwan bin Isa an al-Hasan bin Zakwan an Marwan al-Asfar qala ra'aitu ibn Umar anakha rahilatahu mustaqbil al-qiblah thumma jalasa yabulu ilayha faqultu ya Aba Abdurrahman أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Muhammad bin Yahya bin Faris meriwayatkan kepada kami, katanya Safwan bin Isa meriwayatkan kepada kami daripada Al-Hasan bin Zakwan, daripada Marwan al-Asfar, kata beliau, saya pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untanya sebelah kiblat. Lalu beliau duduk dan membuang air kecil dalam keadaan menghadapnya. Maka saya bertanya, wahai Aba Abdurrahman, bukankah perbuatan seperti itu telah dilarang? Beliau menjawab, benar, akan tetapi yang dilarang ialah di tempat terbuka. Apabila di antaramu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa. Itulah hadisnya. Dan selepas itu kita akan masuk pula bab lain, iaitu bab yang kelima. Ini semua ni masih lagi di bawah bab keempat. Okey. Balik semula ke hadis yang ke-10 tadi. Wa bihi qala haddatsana Musa bin Ismail tadi. Jadi sebagaimana biasa, kalau tentang perawi-perawi ini tidak semualah kita berikan biografinya atau latar belakang ringkasnya, kecuali yang belum kita temui lagi. Di sini kita bertemu dengan perawi Wuhaib. Siapa Wuhaib itu? Kita ada nota 62, Wuhaib bin Khalid bin Ajlan al-Bahili, maula mereka. Maula Bani Bahil, begitulah. Maula mereka, yakni dia tu Wuhaib itu bukannya daripada keturunan Bani Bahil itu, tetapi dari sama ada dia sendiri ataupun nenek moyangnya telah dimerdekakan oleh puak-puak tu. Maka dia pakai juga nama nisbah mereka untuk keluarga mereka. Gitu. Itu Al-Bahili, dia boleh pakai dah begitu. Itu maksud maula mereka. Ini bukan daripada keturunan, tapi dari sebab dia Nabi SAW ada bersabda kan, maulal qaum minhum. Maula bagi sesuatu kaum itu dikira sebahagian daripada mereka. Maknanya
Kira-kiranya ada isyarat, bolehlah pakai nama nisbah tu untuk keturunan itu dibawakan kepada keturunan uh, orang yang dimerdekakan. Itu maksud maula mereka, maulahum, gitu, maula mereka. Al-Karabisi, Al-Basri, itu semua tu nisbah-nisbah belaka tu. Jadi untuk lebih menjelaskan lagi, nisbahnya di sini, nisbahnya di sini, duduk di mana, kerja apa, kaitan dengan keluarga mana, supaya mudah untuk dikaji seterusnya. Untuk dikaji seterusnya. Itu penting ada bila memperkenalkan perawi-perawi itu. Abu Bakar adalah kunyahnya. Jadi banyak sudut itu sehingga tidak akan mengelirukan kita lah tentang seseorang perawi. Tidak akan bertukar lah. Walaupun nama dia tu sama mungkin, kadang-kadang nama ayah pun sama. Tapi dengan adanya nisbah-nisbah macam ni, dan adanya kunyah, orang panggil kunyah, itu akan membezakan antara satu perawi dengan satu perawi yang lain. Itu tujuan. Kenapa nisbah itu dikemukakan beberapa, kadang-kadang bukan satu sahaja. Itu tujuannya. Kemudian bila kita tahu dia orang Basrah, jadi orang Basrah ni macam mana pada ketika itu dari segi fahamannya, pengaruhnya, cara berfikirnya, akidahnya, itu semua boleh memberi gambaran sedikit sebanyak kepada kita. Gambaran awal lah maksudnya. Beliau seorang perawi thiqah, teguh, hafiz, lagi hujjah. Jadi mana kalau macam ni, kuatlah tu. Kalau thiqah saja tu belum tentu lagi. Ni sabt, teguh, sabt, kemas, teguh, kukuh, hafiz, hafal hadis. Lagi hujjah, hujjah. Dia ni hujjah. Mana hadis-hadis dia tu boleh dijadikan sebagai hujjah dalam agama ni. Tetapi di akhir hayat, fikirannya berubah sedikit. Maklumlah manusia ni kan, bila di akhir hayat tu dia kerana sakit dan sebagainya, kadang-kadang menjejaskan juga ingatan ke apa ke, itulah. Kalau yang teruk lagi jadi nyanyuk misalnya, tapi ini tidaklah sampai ke peringkat nyanyuk, berubah sedikit. Wahaib meninggal dunia pada tahun 165 Hijrah. Jadi semua sebut tahun meninggal itu semua penting untuk kita pastikan perawi di bawahnya sempat ke tidak bertemu dengan dia. Begitu juga dia dengan perawi di atasnya sempat ke tidak bertemu, atau kalau tidak bertemu ke sezaman ke mereka tu. Sebab itu memberi kesan, semuanya memberi kesan kepada sesuatu hadis. Kalau kata sahih sekalipun, misalnya kalau tidak menepati syarat Bukhari, syarat Bukharinya tidak memadai mu'asarah, sezaman sahaja perawi itu. Perawi yang meriwayatkan sesuatu hadis tu daripada perawi di atasnya tidak memadai sezaman sahaja. Dia mesti syaratnya ialah kena pernah bertemu. Bukan sekadar bila sezaman mungkin dia bertemu, tak boleh begitu. Mesti bertemu. Jadi berdasarkan syarat itu dari segi nilainya berbeza pula. Walaupun sahih pun, kata sahih pun dari segi nilai sahih itu berbeza pula. Itu penting semua kita tahu benda-benda ni ya. Wuhaib meriwayatkan kepada kami, katanya Ammar bin Yahya meriwayatkan kepada kami. Ammar bin Yahya. Siapa pula Ammar bin Yahya? Bin Umar. Ammar bin Yahya bin Umar bin Abil Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Mazin bin An-Najjar. Al-Mazini itu nisbah kepada Mazin bin An-Najjar. Al-Mazini. Maknanya daripada keturunan itulah dia ni. Daripada keturunan Mazin bin An-Najjar itu. Al-Madani. Orang Madinah. Tinggal di Madinah. Seorang perawi thiqah di sisi kebanyakan muhaddithin. Di sisi kebanyakan muhaddithin, dia ni perawi thiqah. Uthman Ad-Darimi menukilkan daripada Ibnu Ma'in bahawa beliau berkata, Ammar bin Yahya seorang perawi suwailih. Seorang perawi suwailih.
Dia tidak kuat. Suwailih tu apa ni orang panggil sirah tasghir bagi Salih. Salih mana perawi bagus. Suwailih ni bagus tapi tidaklah bagus sangat. Baguslah juga gitu. Maknanya ini lafaz ta'dil yang rendah. Kalau kata Salih lebih tinggi lagi. Ini Suwailih. Ini lafaz ta'dil yang rendah. Mana dengan adanya lafaz ta'dil ini boleh juga ada bersamanya lafaz jarh. Apa lafaz jarh? Dia tidak kuat. Dia tidak kuat itu orang panggil lafaz jarh. Boleh bersama. Kalau perawi hujah apa semua ni dia tak boleh ada, dia tidak kuat, dia tak boleh ada bersama dia. Perawi-perawi yang tahap ni lah, boleh ada, walaupun ditakdilkan dia, ada juga bersamanya lafaz jarh. Meninggal dunia pada tahun 140 Hijrah. 140 Hijrah. Jadi kalau kita tengok, ni Wuhaib meninggal dunia pada tahun 165 Hijrah. Ini 140. Jadi kira zaman tu semasa lah sempat lah tu kira-kiranya. Dan kalau kita, ni saya ambil ni yang ringkas kita tidak pergi lebih banyak lagi. Kalau pergi lebih banyak lagi, mungkinlah itu satu hari nanti buat. Ini nota untuk kita belajar. Sementara ni boleh guna ni beginilah. Seringkas ni pun rasanya dah banyak dah juga, setengah-setengah. Syarah Abu Daud pun tak ada macam ni pun. Kurang lagi pun itu pun sudah jadi buku dah. Jadi dan ni banyaklah kalau kita nak kira lagi. Antara benda yang penting juga diceritakan ialah dia ambil hadis daripada siapa? Siapa orang-orang? Generasi mana? Tabaqah mana? Kemudian siapa pula orang-orang yang mengambil hadis daripada dia? Seorang aja ke atau ramai? Kalau ramai siapa? Ada tokoh-tokoh besar ke atau tak ada? Dan sebagainya, itu semua perlu. Tapi ini kita ringkas lah. Ringkas. Untuk nak ringkas tu cuba tengok sini kan. Cuba tengok sini. Amar bin Yahya. Huwa bin Umarah ibni Abil Hasan al-Ansari al-Mazini al-Madani thiqah inda aktsaril muhaddithin. Di sisi kebanyakan muhaddithin. Wa qala Uthman ad-Darimi an Ibn Ma'in Suwailih walaysa bil qawi. Gitu ya. Dalam banyak-banyak. Ini pun 10 jilid dah ni. Ni pun 10 jilid. Badlul Majhud. Bahkan ini cetakan ini, kalau kita perhatikan, bukan 10 jilid cetakan ni, 14 jilid. Yang ada hard copy lah dengan saya tu 10 jilid. Sebab dia tak ada banyak tahqiq, takhrij. Ini 14 jilid ni. Badlul Majhud. Itu pun dia kena ringkas-ringkas macam ni saja. Macam ni saja tentang perawi itu. Kita tidak panjangkan. Tapi ada lagi disebut dalam Tahdzibut Tahdzib, wa qaulul musannif innahu ibnu binti Abdullah ibn Zaid wahmun. Ada lagi detail lagi. Jadi Amar bin Yahya bin Umarah bin Abil Hasan, ni anak kepada anak perempuan Abdullah bin Zaid. Itu waham, keliru. Tabi'a fihi sahib al-kamal. Jadi dia ikut pengarang al-kamal itu. Wa sababuhu Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal. Al-Kamal itulah kitab asalnya. Jadi pengarang Tahdzibul Kamal Al-Mizzi itu ikut Al-Kamal itu. Pengarang Al-Kamal itu. Tahdzibut Tahdzib ni dia kemaskan lagi. Kemaskan lagi, semak lagi Tahdzibul Kamal tu, maka jadilah Tahdzibut Tahdzib. Apa sebab? Panjang pula dia cerita ni. Panjang pula di situ. Dan dia kritik apa yang disebutkan oleh Ghayatul Maqsud, pengarang Ghayatul Maqsud, tentang di bawah terjemah Amar bin Yahya, iaitu cucu kepada Abdullah bin Zaid bin Asim. Itu waham dan silap itu. Ini semua hadza min afati taqlid wa qillati tatabbu'il kutub waffaqana Allahu lis-shawab. Ini semua akibat taklid, ikut-ikut, dan kurang memeriksa, meneliti lagi lebih banyak kitab. Itulah jadinya.
Jadi ada lagi, saya rasa tidak perlu tu. Saya tidak ambil. Saya rasa tidak perlu lagi lah setakat ni. Tapi kalau nak bincang dengan lebih detail, begitulah. Sebab ada orang yang dakwa dia ni anak cucu itu, Abdullah bin Zaid itu, iaitu sahabat Nabi. Yahya, Amar bin Yahya meriwayatkan kepada kami daripada Abi Zaid. Siapa pula Abi Zaid? Abi Zaid maula Bani Tha'labah. Dia ni maula Bani Tha'labah. Maula itu makna hamba yang dibebaskan oleh Bani Tha'labah. Maula ni ketika sistem perhambaan itu wujud, berleluasa, dia benar-benar ni penting, perlu ada tu. Dalam kita, ajaran Islam ni, Nabi SAW banyak ubah sistem perhambaan itu daripada yang sebelumnya. Antara yang diubah oleh Nabi SAW, kalau seseorang hamba tu dimerdekakan, maka dia jadi maula bagi tuan dia. Boleh dikaitkan, boleh sampai terima pesaka dalam keadaan tidak ada pewaris yang lain. Dia boleh terima pesaka. Begitu juga tuan dia yang memerdekakan itu, boleh juga terima pesaka daripada dia sekiranya dia tidak mempunyai keturunan ataupun anak-anak ataupun orang-orang lain yang berhak menerima pesaka daripada dia. Sampai begitu sekali. Dan Nabi SAW tak bagi, kalau tidak memerdekakan, dia tidak ada hak walak itu. Hak walak itu tak dapat. Hak walak ni hanya dipunyai oleh orang yang memerdekakan hamba itu sahaja. Innamal wala liman a'taqa, Nabi kata. Hak walak itu hanya dipunyai orang yang memerdekakan hamba tu. Kalau dia jual hamba tu, lepas tu dia nak anggap hamba tu sebagai maula, dia tak boleh. Itu bukan maula dia. Maula ni khusus dengan hamba yang dimerdekakan. Dan kaitannya rapat dengan orang yang memerdekakan itu. Sebab apa? Sebab jasanya amat besar kepada dia. Mungkin kalau dia tidak merdekakan, beberapa generasi, beberapa keturunan dia lagi terus menjadi hamba. Dengan sebab itu besar jasanya. Sesetengah orang berkata namanya Al-Walid. Kata Ibnul Madini, dia seorang yang tidak terkenal. Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Taqribnya pula berkata majhul. Dia ni perawi majhul. Perawi tidak masyhur, tidak terkenal. Jadi penting kita tahu perawi itu terkenal ke tidak terkenal ke. Kalau tidak terkenal, akan timbullah persoalan, kenapa perawi yang terkenal tak ambil hadis? Kenapa tak ambil? Kenapa tak ada hadis ni pada perawi-perawi yang terkenal? Padahal perawi-perawi yang terkenal tu kira-kiranya perawi yang profesional lah. Ulama-ulama lah. Kenapa mereka tak ambil? Itu akan timbul persoalan tu. Kenapa benda ni ada pada perawi yang lemah saja, perawi yang tidak terkenal saja? Akan timbul persoalan-persoalan itu. Itu sebab perlu semua ni diceritakan di dalam kitab-kitab rijal. Bila kita bincangkan tentang perawi-perawi ni, selalu adalah benda-benda begini. Daripada Ma'qil bin Abi Ma'qil Al-Asadi. 65. Ma'qil dikatakan Al-Asadi hilfan. Halifan atau hilfan. Kerana beliau dan suku sakatnya merupakan sekutu mereka. Ini Bani Asad. Jadi ini dikatakan Al-Asadi ini bukan keturunan Bani Asad. Bukan juga maula Bani Asad. Tetapi kerana hilfan. Kerana adanya perjanjian. Sekutu. Jadi dia ni, keluarga dia, puak dia merupakan suku sakat. Sekutu bagi Bani Asad itu. Boleh juga digunakan nisbah Al-Asadi itu. Sebab tu saya dah sebut dah sebelum ni. Jadi nisbah ni terlalu luas. Jangan, kadang-kadang orang-orang yang berkepentingan tu dia ambil kesempatan nak menaikkan taraf dia dalam masyarakat tu supaya orang pandang mulia dia tu. Jadi dikaitkan dengan seseorang. Kononnya dengan keturunan Nabi dan sebagainya. Padahal banyak lagi tu kemungkinan tu. Mungkin dia tu halif bagi orang tu. Bukan dia sajalah, nenek moyang dia pun mungkin. Mungkin dia maula saja, bukan keturunan pun. Tapi dia tak sebutlah. Tak sebut. Hanya disebut itu saja. Nisbah itu saja. Al-Alawi misalnya. Al-Fatimi, Al-Hasani dan sebagainya. Disebut itu saja. Dia tak sebut hilfan ke ataupun maulahum ke dan sebagainya. Dia tak sebut. Itu mengelirukan. Sebab itu dalam kitab-kitab rijal disebut semua ni. Supaya kita tahu dia ni
keturunan ke, darah daging Bani Asad ke, atau macam mana? Begitu maksudnya. Dikatakan Al-Ansari pula kerana beliau dari keturunan Al-Ansar. Al-Ansar ini tidak mesti maksudnya sahabat Ansar, bukan sahabat. Al-Ansar tak, ataupun sahabat lah, tapi daripada keturunan Ansar. Gitu. Al-Ansari itu maksudnya. Ansar itu mana sahabat di Madinah itulah maksudnya. Jadi di sini kadang-kadang Al-Ansari itu pun boleh jadi juga maula dia, boleh jadi juga halif bagi Ansar dan sebagainya, boleh jadi. Sebab halif itu, halif bagi Ansar ni, Ansar tertentu, Aus ke Khazraj ke, Yahudi pun ada halif dia, sekutu dia. Gitu. Setengah orang berpendapat sebaliknya. Ma'qil dibinkan juga kepada wal ansari nasaban. Boleh Ansari ni keturunan, ataupun sebaliknya, Hilfan, maknanya Ma'qil bin Abi Ma'qil ni Al-Asadi ni Hilfan wal Ansari nasaban, atau sebaliknya. Sebaliknya tu apa? Asadi nasaban, Ansari Hilfan. Boleh jadi juga begitu. Boleh jadi juga. Ma'qil dikatakan Al-Asadi kerana beliau dan suku sakatnya merupakan sekutu mereka, yang di Bani Asad. Dikatakan Al-Ansari pula kerana beliau dari keturunan Ansar. Setengah orang berpendapat sebaliknya. Mana keturunan tu keturunan Bani Asad dia tu. Tapi dikatakan Ansari, ini halif Ansar. Nampak? Bukan keturunan Ansar. Setengah orang kata keturunan halif Bani Asad. Setengah orang kata sebaliknya. Itu maksud sebaliknya. Itu maksud. Boleh faham ke tidak? Mana ada khilaf di situ. Ada khilaf lah di situ. Tentang nisbah tu. Tentang nisbah tu. Ada khilaf. Ma'qil dibinkan juga kepada Abil Haytham. Al-Haytham atau Ummi Ma'qil. Dibinkan juga kepada Abi Al-Haytham. Al-Haytham atau Ummi Ma'qil. Jadi ada juga bin Ummi Ma'qil. Ada juga begitu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Ayahnya juga sahabat. Meninggal dunia di zaman Muawiyah. Gitu je. Kalau saya dapat tarikh tepat, saya akan bagi. Kalau yang tak dapat, disebut gitu saja. Di zaman Muawiyah tu kita tahulah. Daripada tahun berapa antara tu lah. Hingga tahun 59 maksudnya. Tahun 60 tu tidak dah. Tahun 60 tu tidak zaman Muawiyah dah. Zaman anak dia. Mana tidak lebih daripada 59 lah. Paling lewat pun tahun 59. Paling lewat pun. Itu kerana generasi itulah maksudnya. Oleh kerana tidak ada di dalam kitab-kitab rijal disebutkan dengan tepat tarikh meninggalnya itu. Daripada Ma'qil bin Abi Ma'qil Al-Asadi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita atau melarang kami menghadap dua kiblat ketika membuang air kecil atau air besar. Jadi kita ni terjemahan saya lah. Kalau kata kami pun, kalau kata kami, lebih kepada kami itu sahabat. Kami itu. Tapi kalau kata kita tu maksud sahabat lah juga. Tapi lebih luas lagi. Maksudnya umat pun termasuk juga. Kalau kata Rasulullah melarang kami secara khususnya, secara langsungnya, kami lah yang dilarang itu. Tapi maksud baginda tu bukan untuk kami saja, untuk umat juga. Maka dia pergi jadi kita juga. Mana melarang kita umat Islam, itu umat Islam. Orang kafir itu tak kira lah. Menghadap dua kiblat. Jadi di sini kita ada nota 66. Ini saya nak sesiapa lah pula baca. Siapa nak baca? Silakan. Assalamualaikum, Mana. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Nama Ana Haris daripada Shah Alam. Daripada Shah Alam. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung daripada dua kiblat. Rasulullah SAW melarang kita menghadap dua kiblat
iaitu Kaabah di Mekah dan Baitul Maqdis. Mungkin kerana memuliakan Baitul Maqdis ketika ia pernah menjadi kiblat kepada orang-orang Islam. Mungkin juga kerana menghadap ke arah Baitul Maqdis, orang-orang di Madinah dan di sebelahnya akan membelakangi Kaabah. Tinggal tu jatuh tu kerana dengan. Mungkin juga kerana dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, orang-orang yang berada di Madinah dan di sebelahnya akan membelakangi Kaabah. Jadi larangan itu bukanlah kerana memuliakan Baitul Maqdis, tetapi kerana membelakangi Kaabah, dan ia juga dilarang. Bagaimanapun, larangan itu hanyalah larangan tanzihi, kerana lebih beradab semata-mata, bukan larangan tahrimi yang memberi erti haram. Dengan kesepakatan para ulama, Imam Ahmad berpendapat ia larangan itu dimansuhkan dengan hadis Ibnu Umar yang akan datang, iaitu hadis ke-11 dan ke-12 nanti. Jadi berkenaan dengan larangan ini, larangan menghadap dua kiblat ni. Jadi umat Islam selama 16 bulan, berdasarkan setengah-setengah riwayat 17 bulan pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis itu. Semasa di Madinah, Nabi SAW mula-mula tu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi ia juga merupakan kiblat kepada kita umat Islam suatu ketika dahulu. Lepas tu kiblat itu dimansuhkan. Mana sekarang ni bila-bila sampai bila-bila pun tak boleh dah menghadap ke sana tu. Walaupun Baitul Maqdis tu tak mulia lah di sisi kita, tapi sebagai kiblat dalam solat itu tidak boleh lagi. Ia sudah mansuh. Jadi setengah-setengah ulama kata ni larangan ni menghadap dua kiblat ni mengambil kira kiblat dahulu. Walaupun ia sudah mansuh, dilarang juga. Mana sebagai menghormati juga, walaupun kita tidak menghadap lagi ke arah Baitul Maqdis itu bila solat, tetapi bila buang air itu kena jaga lagi, beradab lagi, iaitu tak boleh juga menghadap ke arah kiblat, ke arah Baitul Maqdis itu. Setengah-setengah ulama pula mengatakan ini menghadap dua kiblat ini sebenarnya dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Kalau menghadap Kaabah tak boleh. Menghadap kepada Baitul Maqdis berarti membelakangi Kaabah. Sebenarnya yang dilarangnya ialah menghadap Kaabah dan membelakangi Kaabah. Jadi sebab apa? Sebab Baitul Maqdis itu letaknya di sebelah utara Madinah. Bila orang menghadap ke sana, Mekah di sebelah selatan, dengan sendirinya akan jadi membelakangi Kaabah. Yang sebenarnya Nabi SAW larang ialah menghadap dan membelakangi Kaabah. Begitu. Cuma perawi ini sebut menghadap dua kiblat. Padahal bila sudah tidak jadi kiblat lagi kepada kita, boleh je menghadap ke, membelakangi ke Baitul Maqdis itu, sebab sudah mansuh. Sebagaimana mansuhnya kita menghadap dalam solat, begitu juga mansuh larangan itu. Kalau kita terima larangan itu, maknanya selepas dimansuhkan sebagai kiblat itu pun dilarang juga. Kalau kita terima begitu, maka kita kena pakai yang pertama tadi lah. Kecuali kalau kita kata mansuh, maka mansuh jugalah. Cuma perawi ni sebut gitu. Perawi ni sebut gitu. Ketika tidak menghadap tu, melarang menghadap tu ketika membuang air kecil atau air besar. Ini sebagai apa? Sebagai adab. Mana orang Islam ni memang orang yang beradab, orang yang sopan. Sopan dia tu bukan dengan manusia sahaja, dengan tempat-tempat suci, tempat-tempat yang mulia, itu pun dia kena jaga juga. 67. Haris kata dia baca. Haris kata tadi. Ya, sila baca lagi, sambung lagi. Hadis ini merupakan dalil kepada mazhab ketujuh daripada 8 mazhab yang telah dikemukakan sebelum ini tentang menghadap kiblat ketika membuang air. Itulah mazhab An-Nakhai dan lain-lain. Itu juga pegangan segolongan ulama Syafi'iyah.
Orang-orang Islam dituntut supaya menghormati dan memuliakan kedua-dua kiblat, Kaabah dan Baitul Maqdis. Hadis inilah antaranya yang menjadi pegangan Ibrahim An-Nakhai dan Ibnu Sirin. Mereka berpendapat haram menghadap Baitul Maqdis ketika membuang air besar dan air kecil. Al-Khattabi dan An-Nawawi menukilkan ijma' tentang keharusan menghadap ke arah Baitul Maqdis jika dengan itu ia tidak membelakangi Kaabah. Kata Ibn Ruslan, khilaf An-Nakhai dan lain-lain itu tertolak dengan nukilan ijma' tentang keharusan. Hafiz Ibn Hajar pula berkata, dakwaan ijma' itu tertolak apabila telah terbuktinya ada tokoh-tokoh mujtahid seperti An-Nakhai dan Ibn Sirin menyalahinya. Para ulama' merungkai kemusykilan yang timbul dari hadis itu dengan memberikan 3 jawapan. Sekejap Harith. Ya. Di sini kita dah kemukakan ada 8 mazhab sebenarnya. Berhubung dengan menghadap dan membelakangi kiblat ni ada 8 mazhab. Ini dalil bagi mazhab yang ketujuh. Tengok baliklah dalam nota yang sebelum ni. Kita dah bincang di sana siapa yang berpendapat begini, siapa yang berpendapat begini, apa dalil dia, hujah dia, pegangan dia. Itu kena tengok yang lepas lah. Jadi bagi mereka memang tak boleh lah, haram. Jadi kalau kita nak meraih pendapat ini, janganlah. Tapi orang-orang yang kata orang-orang yang kata boleh kita menghadap itu sekiranya bila kita menghadap tu kita tidak jadi membelakangi Kaabah. Yang ni kiblat kemudianlah. Memang boleh. Jadi Al-Khattabi dan Imam Nawawi kata ijma' harus menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jika dengan itu ia tidak membelakangi Kaabah. Jadi kata Ibn Ruslan, khilaf An-Nakhai dan lain-lain itu tertolak. Jadi tak boleh pakai adalah khilaf tu. Itu kata dia. Tapi Hafiz Ibn Hajar tak setuju nukilan ijma' tu. Jadi Imam Nawawi dan Khattabi kata ijma' kan. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata mana boleh jadi ijma'nya. Dah kalau imam-imam mujtahid seperti An-Nakhai dan Ibnu Sirin tu kata memang tak boleh. Dia masih lagi kata tak boleh. Haram. Mana ada ijma'nya? Tidak berlaku ijma' lah. Ijma' ni sebab imam mujtahid. Jadi mereka berdua ni pun imam mujtahid juga. Macam mana kita nak kata ijma'? Jadi dia tak terima dakwaan ijma' itu. Walau bagaimanapun para ulama dalam mengkaji hadis ini, mereka bagi 3 jawapan sebab nampak macam ada sedikit kemusykilan di situ. Sedikit kemusykilan. Dan ada ramai ulama tak mahu pakai begitu. Jadi mestilah dia ada jawapan. Apa jawapan mereka? Teruskan Haris, teruskan. Yang pertama itu ketika Baitul Maqdis masih merupakan kiblat orang-orang Islam. Perawi secara tersilap telah menyebutkan kedua-dua kiblat sekali. Demikianlah takwilan Abu Ishaq Al-Marwazi dan lain-lain. Larangan itu yang kedua, larangan itu diberikan kerana dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis bererti dengan sendirinya akan membelakangi Kaabah. Jadi, yang sebenarnya hendak dilarang ialah membelakangi Kaabah, bukan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Artinya kalau kita menghadap ke arah Baitul Maqdis, tidak jadi membelakangi Kaabah, kita duduk di satu arah yang macam tu, tak mengapalah. Yang dilarang ni, dengan sebab kita buat begitu seperti orang di Madinah tu. Dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis itu, jadi membelakangi Kaabah. Yang sebenarnya nak dipelihara, nak dijaga, nak diraih ialah kiblat Kaabah tu, kiblat yang kemudian itu. Bukan nak jaga Baitul Maqdis itu. Ini pendapat yang kedua ya. Teruskan. Yang ketiga? Yang ketiga, jumhur ulama berpendapat larangan menghadap ke arah Kaabah yang terdapat di dalam hadis ini memberi erti haram.
Larangan daripada menghadap Baitul Maqdis pula memberi erti tanzih, yakni lebih beradab sebagai menghormatinya, kerana ia juga pernah menjadi kiblat kepada orang-orang Islam. Teruskan. Yang keempat, sesetengah ulama berpendapat umat Islam dilarang menghadap ke Baitul Maqdis ketika ia memang merupakan kiblat mereka. Setelah itu, mereka dilarang pula menghadap ke arah Kaabah apabila Allah memerintahkan supaya mereka menghadap ke arahnya sebagai kiblat ketika bersolat. Perawi hadis menyebutkan larangan Nabi SAW daripada menghadap kedua-duanya ketika membuang air. Ia menyangka larangan itu masih berterusan untuk kedua-duanya. Maknanya itu berdasarkan faham perawi sahajalah. Perawi itu kita nak kata sahabat pun boleh, mungkin juga dia masih menganggap begitu. Itu anggapan dia lah. Bukan bila anggapan kita tidak bolehlah kemas sangat nak pegang. Jadi kalau ada orang berbeza pendapat pun tak kisahlah maknanya. Sebab itu hanya pendapat dia. Begitu. Teruskan. Yang keempat, Ibnu Hazmin berpendapat yang kelima lah. Yang kelima, Ibnu Hazmin berpendapat larangan daripada menghadap Baitul Maqdis itu tidak sahih. Bagi dia tidak sahih. Memanglah hadis itu kan dikatakan tidak sahih. Jadi bila tidak sahih, mana nak ada hukumnya dengan hadis yang tidak sahih itu? Tak bolehlah kita nak kata makruh ke, haram ke, itu hukum. Bila dah dhaif, tidak sahih, tak perlulah kita hiraukan. Mana tak perlu menyebabkan kita nak melihara, nak jaga dah. Hadis ini tak perlu dah. Sebab ia dhaif. Itu mengikut Ibnu Hazm. Bila dhaif, ia tak boleh dah dijadikan sebagai alasan dalam hukum. Sedangkan haram ke, makruh ke, apa ke, itu semua hukum. Bab hukum ni paling tidak dia kena hasan. Sedangkan hadis ini dhaif. Itu pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazmin. Sama lah tu. Ya. Teruskan. Sekarang habis itu. Boleh baca lagi hadis? Boleh. Teruskan. Kedudukan hadis ke-10, yakni dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi. Al-Bushiri berkata di dalam Az-Zawaid, Abu Zaid seorang perawi majhul hal. Maka hadis ini dhaif dengan sebabnya. Hafiz Ibnu Hajar juga mendhaifkannya di dalam kitabnya Fathul Bari, jilid pertama muka surat 246. Al-Albani pula menghukum hadis ini sebagai mungkar. Abu Daud sendiri bagaimana? Mungkar tu maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak kuat menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat. Itu makna mungkar tu. Makna hadis dhaif lah. Kerana perawi dia tu dhaif. Kalau perawi dia tu perawi sahih, hadis sahih, tapi ia menyalahi perawi-perawi sahih yang lain, itu dipanggil syadz. Jadi dhaif juga. Ini kerana perawi dia tu sendiri dhaif dah. Sebab itu dia jadi mungkar. Hadis mungkar. Okey, teruskan. Abu Daud sendiri sebagaimanapun tidak membuat apa-apa komentar. Bukan sebagaimana, bagaimanapun. Abu Daud sendiri bagaimanapun tidak membuat apa-apa komentar setelah mengemukakan hadis ini. Al-Mundhiri juga di dalam talkhisnya tidak berkata apa-apa tentangnya. Sesetengah ulama menghadap hadis di dalam Sesetengah ulama menganggap hadis di dalam Sunan Abu Daud yang Abu Daud sendiri dan Al-Mundhiri tidak berkata apa-apa tentangnya, paling tidak bertaraf hasan. Kerana itu, ia juga boleh dijadikan hujah. Jadi makna khilaf dalam masalah ni. Sebab itu setengah-setengah orang dijadikan hujah sebab itu, kaedah itu yang dipakainya. Kaedah itu yang dipakainya. Setengah-setengah ulama dia tak kira. Walaupun Abu Daud tak mestilah, banyaklah juga buktinya. Abu Daud tak ada komen apa-apa, Mundhiri tak ada komen apa-apa. Memang jelas hadis itu dhaif. Jadi mereka tak mahu, tidak akan jadi hasan.
dengan tindakan Abu Daud seperti itu. Tapi setengah-setengahnya menganggap begitu. Kerana itu mereka kata ada berkait dengan hukum tu, mengadak atau membelakangi Kaabah, hukumnya larangan itu memberi makna haram. Tapi yang ni tidak memberi makna haram, memberi makna makruh. Makruh tu hukum juga. Tapi hukum tu rendah sedikit. Sebab apa? Sebab hadis ni kurang kuat lah. Tapi mereka kata hadis ni boleh dijadikan hujah juga. Sebab tu boleh ada juga kata hukum makruh tu. Kalau dhaif tak boleh ada hukum makruh. Maknanya bagi setengah-setengah tu dia menganggap hadis ni masih boleh dipakai lagi. Sebab itu mereka kata makruh. Makruh tu berdasarkan hadis mana? Hadis ni lah. Kenapa mereka tak kata haram? Sebab tidak sekuat menghadap dan membelakangi Kaabah tu. Tidak sekuat itu. Hadisnya banyak dan hadisnya lebih kuat. Jadi mereka letak pada makruh saja. Ini tindakan ulama ya. Dia berbeza. Kenapa? Kerana walaupun hadis ini mereka pakai juga, tapi mereka tidak, hukum tu dia tidak letak setara, tidak memberi makna haram walaupun larang. Padahal larang itu kalau untuk kiblat Kaabah tu memang haram, mereka kata. Tapi kalau untuk ni tidak haram. Kenapa? Sebab kedudukan hadis tu tidak sama. Itu. Baik, habislah di situ. Kemudian kita pergi pula. Abu Daud berkata Abu Zaid adalah maula Bani Tha'labah. Itu sebagai pengenalan lah, tambahan kepada Abu Zaid, itu saja. Jadi dengan mengetahui dia ni maula Bani Tha'labah, adakah hilang jahalahnya? Adakah dia tidak dianggap majhul lagi? Tidak. Tetap majhul. Sebab itu Hafiz Ibn Hajar mengatakan dia majhul. Masih majhul lagi. Sekadar ni tahu tak memadai lagi. Tidak menjadikan hadis itu naik taraf dia. Nak jadi perawi hasan ke? Tidak. Sebab dia masih majhul. Bila majhul, dhaif lah. Dengan ada sebut maula Bani Tha'labah itu tidak memadai lagi. Dia kena tahu dia tu orang macam mana. Orang macam mana? Latar belakang dia. Orang lemah ingatannya ke atau macam mana? Atau orang yang akidahnya tak berapa jernih ke atau macam mana? Itu kena jelas lah. Selagi tak jelas itu akan dianggap majhul. Okey, seterusnya hadis ini, hadis yang ke-11. Muhammad bin Yahya bin Faris meriwayatkan kepada kami, kata Imam Abu Daud. Kata Imam Abu Daud. Siapa Muhammad bin Yahya bin Faris? Ini saya nak, kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa pula baca? Silakan. Muhammad bin Yahya bin Faris. Saya baca lah. Silakan. Beliau ialah Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris bin Zu'aib Az-Zuhli An-Naisaburi Al-Hafiz. Abu Abdullah adalah kunyahnya. Sekejap. Izzuddin, sekejap. Cuba kita tengok ni. Beliau ialah Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris. Jadi Faris tu datuk yang keberapa? Sedangkan di dalam matan ini Muhammad bin Yahya bin Faris. Terus seseorang datuk yang mula-mula, datuk paling bawah. Sedangkan yang sebenarnya tidak begitu. Jadi ini biasa. Digunakan macam ni, jangan kita salahkan. Begitu juga biasalah dalam tradisi Arab diguna juga begitu. Faris. Faris tu apa makna? Orang yang hebat lah, berkuda lah. Hebat berkuda. Pahlawan lah. Pandai main guna kuda tu. Itu maksud Faris. Sempena lah, maksudnya sihat lah. Gagah lah, kuat lah. Bukan hidup tu dalam keadaan lemah. Itu tafa'ul, orang panggil tafa'ul. Kemudian dia ni Al-Hafiz, seorang hafiz. Maksud hafiz ni hafiz hadis. Hafiz hadis di sini, bukan hafiz Quran. Teruskan. Teruskan. Beliau adalah seorang perawi siqah, hafiz dan tokoh besar. Hadisnya terdapat di dalam Sahih Bukhari dan keempat-empat kitab sunan yang utama. Imam Bukhari di dalam Sahihnya kadang-kadang menyebut namanya Muhammad sahaja di dalam sanad. Kadang-kadang Muhammad bin Abdullah.
Kadang-kadang pula Muhammad bin Khalid, Hmm. Muhammad bin Yahya meninggal dunia pada tahun 258 Hijrah. Jadi kena fahamlah. Jadi kalau dalam Bukhari itu kadang-kadang ni Muhammad bin Yahya ni dia tidak sebut gitu. Dia sebut Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Yahya bin Abdullah, datuk kan? Ini biasa dalam tradisi Arab. Jangan pelik. Yang kata apa ni Imam Bukhari buat begini, dia nak sembunyikan hakikat orang ni ke? Jangan sangka begitu. Itu biasa. Seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu bukan ayah dia. Ayah dia Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu datuk dia. Sama juga di sini. Muhammad bin Abdullah. Kadang-kadang Imam Bukhari guna begitu. Dalam Sahih Bukhari. Kadang-kadang Muhammad bin Khalid. Atas lagi. Cuba tengok. Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid. Atas lagi datuk tu yang disebut. Kadang-kadang pula Muhammad bin Khalid. Begitu. Kadang-kadang disebut Muhammad sahaja. Jadi itu kita kena pastikan lah. Kita nak pasti tu Muhammad mana ni. Sebab nama guru Imam Bukhari Muhammad ni ramai. Kita kena tengok guru dia, kita kena tengok murid dia. Benda kena tengok tu. Kena tengok situ. Dan kalaulah Muhammad yang lain itu tetap kuat, tak jadi masalah pun. Kalau bertukar pun tak jadi masalah sebab kuat semua. Kemudian meninggal dunia pada tahun 258. Itu penting kita tahu tentang latar belakang perawi itu. 68. Meriwayatkan kepada kami katanya Safwan bin Isa. 69. Teruskan Izzuddin. Safwan bin Isa. Safwan bin Isa. Az-Zuhri Al-Basri. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Seorang perawi siqah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dan keempat-empat pengarang kitab sunan yang utama. Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadisnya secara ta'liq sahaja. Safwan meninggal dunia pada tahun 200 Hijrah. Jadi ini kan, kenapa dia sebut ni? Imam Bukhari, kalau dalam kitab-kitab rijal, Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadisnya secara ta'liq sahaja. Maknanya dia ni bukan perawi Bukhari lah. Tidak menepati syarat Bukhari lah. Tapi kuat juga sebab Muslim ambil ni, riwayat dia. Muslim tu tinggi juga. Makna mensyaratkan sahih juga. Tapi Bukhari hanya meriwayatkan hadisnya secara ta'liq. Kadang-kadang Imam Bukhari bila dia riwayatkan hadis seseorang itu secara ta'liq kerana perawi dia tu dhaif. Tapi di sini adakah dhaif? Tidak. Tidak dhaif, tak mestinya dhaif. Kerana tidak menepati syaratnya. Kadang-kadang begitu. Dia ni meninggal dunia pada tahun 200 Hijrah. Safwan bin Isa. Meriwayatkan kepada kami daripada Al-Hasan bin Zakwan. Al-Hasan bin Zakwan. 70. Al-Hasan bin Zakwan Al-Basri. Sambung lagi. Izzuddin. Al-Basri. Abu Salamah adalah kunyahnya. Beliau seorang perawi soduk yang ada melakukan kesilapan. Ramai muhaddisin mendaifkannya. Ahmad Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ali Ibnu Al-Madini dan lain-lain adalah antara orang yang mendaifkannya. Selain seorang mudallis, beliau juga dikatakan Qadari, yakni seorang yang berfahaman Qadariyah. Abu Daud sendiri antara orang yang mengatakan dia berfahaman Qadariyah. Imam Ahmad berkata, hadis-hadis karut. Hadis-hadisnya. Ibnu Adi, hadis-hadisnya karut. Teruskan. Ibnu Adi berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang-orang lain. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Imam Bukhari meriwayatkan satu sahaja hadisnya di bawah kitab Ar-Riqaq daripada Imran bin Husain, iaitu hadis yukhriju qaumun minan nar. Yakhruju qaumun minan nar. Akan keluar satu puak dari neraka.
Akan tetapi hadis ini ada banyak syawahidnya. Jadi Imam Bukhari satu saja hadis dia. Ini saja hadis dia. Tetapi hadis ni walaupun dia di perawi yang dikatakan bermasalah, ada banyak syawahid dia. Ada banyak syawahidnya. Jadi dapat menyokong jugalah, tidaklah jadi lemah. Dan kenapa Imam Bukhari mengambil juga riwayat perawi Qadari ini? Sebab Qadari ini adalah Qadariyah ni satu cabang Mu'tazilah. Mu'tazilah mempercayai orang yang melakukan dosa besar tidak Islam. Tidak Islam. Setengah-setengah mereka mengatakan kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Orang-orang yang melakukan dosa besar. Sama seperti Khawarij. Cuma Khawarij itu lebih berat lagi lah. Mengatakan orang yang melakukan dosa besar memang kekal dalam neraka, tak keluar. Dan mereka tidak Islam. Keluar daripada agama. Adapun Mu'tazilah ni tidaklah sampai begitu. Tapi kekal dalam neraka juga. Kekal dalam neraka juga. Dia tidaklah kata kafir, tidaklah kata jadi kafir, tapi kekal dalam neraka. Nak kata Islam, tidak juga. Ada juga, dia ada beberapa kumpulan lah. Manzilah bainal manzilatain. Begitu bagi mereka. Jadi itu sebab agaknya Imam Bukhari bawa perawi orang macam ni. Sebab perawi macam ni dia menyalahi pegangan dia, riwayat dia boleh diterima. Ahli bid'ah yang tidak boleh diterima riwayatnya ialah jika riwayatnya itu menyokong pendapatnya. Ini tidak menyokong pendapatnya, keluar daripada neraka ni. Sedangkan pendapat puak-puak dia tak keluar daripada neraka. Itu bercanggah. Sebab itu Imam Bukhari terima juga riwayat ini. Di samping ada lagi syawahid, mana orang lain pun cerita begitu juga. Kalau kita ahli sunnah memang ramai lah. Memang banyak lah hadis-hadisnya sebut keluar daripada neraka tu. Jadi makna tak betul lah fahaman puak-puak dia tu. Dan ini menunjukkan dia ni walaupun qadari, tidak qadari yang totok, tidak qadari yang kerak lah. Dia masalah qadari ni, tuduhan qadariyah ni pun satu hal juga. Banyak perincian dia pula di situ. Kadang-kadang orang yang mengatakan kita yang menentukan nasib kita, yang kata begitu mengikut sebab musabab itu pun kadang-kadang dituduh qadari juga. Padahal tidak percaya kepada takdir. Takdir itu percaya juga. Tapi mengatakan takdir ni berkait dengan sebab-sebab juga. Tidak semata-mata takdir Allah. Kadang-kadang orang macam tu pun dikatakan qadariyah juga. Oleh orang-orang yang tak suka dengan dia lah. Dengan sebab itu dia ada banyak lagi perincian di situ. Bagi saya, Imam Bukhari kemukakan hadis dia ni sebab dia tu dikatakan fahaman qadari. Tak jadi masalah. Sebab riwayat ini tidak menyokong fahaman puak-puak dia tu. Sebab keluar daripada neraka kan. Puak-puak dia kata tidak keluar daripada neraka. Walaupun masuk neraka lama pun, akhirnya keluar juga. Mereka kata tidak akan keluar sampai bila-bila. Itu sebab dalam syarat-syarat penerimaan riwayat perawi ahli bid'ah ni, salah satu syaratnya ialah riwayat yang dikemukakannya itu tidak menyokong bid'ahnya. Itu dia. Agaknya itu sebab Imam Bukhari ambil hadis dia tu. Tetapi bagi orang-orang yang tak terima, tidak menepati syarat, ni perawi dhaif, dia kritik Imam Bukhari. Nanti selepas ni saya kemukakan kritikan orang tu. Teruskan. Seterusnya mana tadi? Al-Hasan bin Zakwan meriwayatkan daripada Marwan Al-Asfar. Siapa pula Marwan Al-Asfar? Baca lagi Yazzuddin. Beliau ialah Marwan bin Khaqan atau bin Salim Al-Basri. Al-Asfar itu adalah nama gelarannya. Abu Khalaf pula adalah kunyahnya. Seorang perawi siqah. Riwayatnya terdapat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi.
Marwan meninggal dunia di antara tahun 111 hingga 120 Hijrah. Ni pasal tidak ada dengan tepat lah setakat yang saya cari itu tarikh yang tepat tahun kematian dia tu. Cuma disebut paling adanya dalam Tarikhul Islam, Imam Zahabi, dalam tu ada sebut antara ni lah, antara 111 dengan 120. Itu masa dia. Dia mati antara tu lah. Tapi dengan tepat tak ada. Dengan tepat tak ada. Begitulah. Kata beliau, saya pernah melihat Ibnu Umar. Siapa pula Ibnu Umar? Terus baca, Izzuddin. Beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi. Abu Abdurrahman kunyahnya. Dilahirkan tidak lama setelah kebangkitan Nabi SAW. Pada hari Uhud, beliau masih dianggap kecil kerana baru berumur 14 tahun. Ibnu Umar dianggap kecil kerana baru berumur 14 tahun. Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk orang yang sangat kuat mengikut sunnah Nabi SAW. Meninggal dunia di akhir tahun ke-73 Hijrah. Ini biodata ringkas lah, kita kata. Sedangkan kalau nak sebut banyak lagi lah. Ibnu Umar ni antaranya. Kemudiannya di peringkat awal tu tidak, kemudiannya disebut sebagai Syekhus Sahabah, maha guru di antara sahabat. Dan dia adalah di kalangan sahabat perawi rujukan utama bagi mazhab Malik, Abdullah bin Umar. Sebab itu dalam Muwatta Imam Malik banyak riwayat dia, pendapat dia. Sebab dia rujukan utama di kalangan sahabat Ibnu Umar. Kalau rujukan utama dalam mazhab Hanafi di kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Rujukan utama dalam mazhab Ahmad, Abdullah bin Amr bin Al-As. Rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, Abdullah bin Abbas di kalangan sahabat. Itu perincian dia. Sebab itu kalau kita tengok banyak rujuk situ, tapi tak mesti semua perkara. Tak mesti semua perkara. Ada juga perkaranya masing-masing itu tak terima orang-orang ni, dia terima orang lain. Jadi semua mereka itu disebut Al-Abadilah. Beberapa orang Abdul yang masyhur. Mana Abdullah, Abdullah namun. Beberapa orang Abdul, Al-Abadilah. Itu sebab masyhur mereka, dan mereka merupakan guru di zaman sahabat itu. Guru. Dia tidak terlibat banyak dengan politik apa tu. Jadi masuk untuk tumpu kepada hadis tu banyak. Sebab itu menjadi rujukan. Dan daripada dia itulah, peristiwa dia tu tidak dibenarkan masuk dalam perang itu, dalam perang Uhud, sebab dia baru berumur 14 tahun. Ulama membuat kesimpulan bahawa umur perlu diambil kira juga untuk orang yang ikut serta dalam peperangan ini. Bawah daripada 14 tahun, kira-kiranya tidak balik lagi lah. 15 tahun baru boleh. Sebab dia dibenarkan masuk dalam peperangan yang mula-mulanya Perang Khandaq, setahun selepas itu. Daripada situ juga ulama membuat kesimpulan Perang Khandaq itu berlaku pada tahun keempat. Sebab Uhud tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga dia tak boleh lagi. Umur 14 tahun. Jadi ini sebagai panduan juga. Maknanya Nabi SAW ni tidak guna budak-budak untuk perang. Orang kata guna kanak-kanak buat nyaya kepada kanak-kanak yang tak tahu apa tu. Tidak begitu. Itu cara Islam tu memang kemah lah. Cara Islam. Mana sudah balik, sudah ada pilihan sendiri. Sebab ni nak mungkin mati ni kalau pergi perang ni. Lepas tu dia ni sangat kuat mengikut sunnah Nabi SAW. Asal ada sunnah, dia akan buat, dia tak kira macam mana pun. Dan dia tanyalah apa Nabi buat kalau dia tak ada pergi di satu tempat. Dia akan tanya orang yang pergi, Nabi buat apa? Misalnya masuk dalam Kaabah, dia tanya Usama, Nabi masuk dalam Kaabah dia sembahyang ke tidak? Dia tanya, dia ambil berat. Dan kalau boleh sedapat mungkin dia nak ikut Nabi, sedapat mungkin. Meninggal dunia di akhir tahun
ke-73 Hijrah, itu lebih kurang lah sekadarnya latar belakang beliau. Dia menderungkan, mana mendudukkan untanya sebelah kiblat. Jadi dia mendudukkan unta dia untuk dia kencing ke? Tidak. Ini cerita saja. Lepas tu dia nak kencing, dia pun mungkin kencing, dia buang air kecil di situ dengan menghadap ke arah unta tu. Unta tu jadi sebagai penghadang dia antara dia dengan kiblat. Bagi dia dah boleh dah begitu. Lalu beliau duduk dan membuang air kecil dalam keadaan menghadapnya. Selepas itulah, bukanlah dia mendudukkan untanya tu sengaja untuk dia nak kencing. Tak. Menderungkan unta tu berhentilah di situ. Lepas tu banyak lagi kerja-kerja lainnya. Dan bila dia nak kencing, nak buang air kecil, dia menghadap kepada unta tu. Sebab unta tu jadi penghadang antara dia dengan kiblat. Boleh dah macam tu. Maka saya bertanya, kata Marwan, saya bertanya, wahai Aba Abdurrahman. Ni orang Arab ni biasanya disebut, panggil seseorang tu dengan nama kunyah. Abu Abdurrahman tu kunyah bagi Abdullah bin Umar. Bukankah perbuatan seperti itu telah dilarang? Maknanya Marwan tahu. Di kalangan tabi'in ini dah dapat banyak dah maklumat tentang larangan Nabi SAW itu. Beliau menjawab benar. Maknanya dia pun akui juga memang ada larangan itu. Tetapi yang dilarang ialah tempat terbuka. Ini menjelaskan lagi maksud hadis itu. Apabila di antaramu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa. Ini penjelasannya. Baik, di sini kita ada nota 73. Mana penghadang tu, suatu yang menutupi itu kadar setinggi mana? Kadar kira-kira 2 hasta atau lebih sedikit. Seperti unta yang sedang duduk lah. Unta yang sedang duduk tu setinggi mana? Setinggi itu. Atau longgokkan pasir, tanah kau setinggi itu, kita duduk di sebelah tu. Boleh dah tu. Begitu. Atau kalau dalam bangunan binaan itu dibuat kadar setinggi itu, itu sudah dikira boleh dah. Baik. Kita nota 74, ada nukilan daripada Asy-Syaukani. Di sini kalau boleh saya nak orang lain pula baca. Siapa nak baca? Silakan. Ana baca Maulana. Silakan. Basir. Basir, naam. Ya, silakan. 74. Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar menulis, kata-kata Ibnu Umar ini menunjukkan larangan Nabi SAW daripada seseorang menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika membuang air itu hanya khusus di tanah lapang atau di tempat terbuka sahaja, dalam keadaan tidak ada sesuatu yang menutupinya. Ia sudah boleh dijadikan dalil oleh orang-orang yang membezakan di antara membuang air di tempat terbuka dan di tempat tertutup. Bagaimanapun tidaklah ia menunjukkan larangan membuang air di tempat terbuka secara mutlak, sebagaimana pegangan sesetengah pihak, malah dalam keadaan tiada sesuatu yang menutupi sahaja. Sebabnya kita mengatakan ia sudah boleh dijadikan dalil kerana Ibnu Umar berkata, benar, akan tetapi yang dilarang ialah di tempat terbuka. Apabila di antaramu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan beliau mengetahui tentangnya daripada Rasulullah SAW. Mungkin juga beliau berpegang dengan apa yang dilihat dan disaksikannya berupa perbuatan Nabi SAW di rumah Hafsah, di mana baginda membuang air dalam keadaan membelakangi kiblat. Lalu beliau menyimpulkan bahawa larangan itu tidak khusus dengan binaan sahaja. Malah apa saja yang menutupi seseorang, namun sekadar kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Umar sahaja tidaklah terus boleh dijadikan hujah. Sekejap Basir. Jadi di sini sebenarnya yang disaksikan dia ni, perbuatan Nabi ni, selepas ni ada hadis dalam Abu Daud juga. Hadis tu ada dalam Abu Daud juga, mana dia tengok Nabi SAW sedang buang air dalam keadaan membelakangi kiblat. Maknanya boleh, sedangkan dia larang, dia buat, menunjukkan ada keadaan kecuali itu.
Jadi dia buat kesimpulan kenapa yang boleh tu? Sebab ada penghadang. Sebab ada penghadang. Jadi penghadang tu dinding. Di atas rumah Nabi tu dinding penghadang tu. Tapi dia buat kesimpulan sendirilah. Mana penghadang ni tidak semesti dinding berupa binaan. Apa-apa sajalah yang menghadang, yang menghalang, menutup seseorang tu di sebelah depan atau belakangnya, maka boleh. Itu kesimpulan yang dibuatnya sendiri. Jadi kesimpulan yang dibuat itu berdasarkan apa yang dia faham. Kita kira ijtihad dia lah. Berpandukan apa yang dia lihat daripada Nabi tu. Menurut Asy-Syaukani, kalau sekadar ijtihad dia, masih kita tidak boleh katakan sebagai hujah terus. Sebab boleh jadi ijtihad itu betul, boleh jadi tak betul. Jadi nak kata sebagai hujah yang kuat, tak boleh lagi. Tapi kalau kita kata dia tahu daripada Rasulullah SAW sendiri, cuma dia tidak sebut situ, dia berani buat tu, kira-kiranya dia tahu daripada Rasulullah SAW sendirilah. Kalau macam tu dah boleh jadi hujah dah. Sebab apa? Hujah itu Rasulullah. Rasulullah tu. Kalau semata-mata ijtihad dia, kita nak pakai boleh. Nak pakai kita kata sahabat ada berijtihad, berpendapat begitu. Boleh. Tapi nak memaksa orang lain terima itu tak boleh. Nak kata kenapa kamu tak ikut ini arahan larangan Nabi ni sini, apa ni ada kecuali begini, itu tak boleh. Sebab itu hanya ijtihad dia. Itu kata Syaukani. Jadi Syaukani, teruskan Bashir. Paling tinggi pun ia hanya kemungkinan, yakni ihtimal sahaja. Bila ihtimal, mana tak boleh kita nak buat dalil, hujah yang kuat. Ada kemungkinan. Kemungkinan dia tahu daripada Nabi. Tapi dia tidak sebut, Nabi sebut. Kata dia tak sebut. Cuma mungkin saja. Bila ada kemungkinan, tak boleh nak buat dalil dah. Lepas tu ijtihad dia. Mungkin betul, mungkin tak betul. Ada ihtimal juga. Idza thabata al-ihtimal, batala al-istidlal. Itu kata ulama. Bila dalam sesuatu perkara itu ada ihtimal, ada kemungkinan, tak pasti, maka tak boleh kita nak buat dalil lah. Tak boleh nak buat dalil. Jadi kaedah itulah yang dipakai oleh Syaukani. Sebab Syaukani ni antara orang yang berpendapat memang tak boleh menghadap kiblat. Di tempat terbuka ke, di tempat tertutup tak boleh. Okey, teruskan lagi Basir. Selain itu, ada juga orang berkata bahawa asar ini boleh dijadikan hujah kerana Abu Daud setelah mengemukakannya telah diam terhadapnya, yakni tidak membuat apa-apa komentar terhadapnya. Dan sedia dimaklumi bahawa hadis atau asar yang Abu Daud tidak mempertikaikannya boleh dijadikan hujah. Apalagi kalau Al-Munziri juga tidak berkata apa-apa tentangnya. Hafiz Ibnu Hajar juga setelah mengemukakannya di dalam Al-Talkhis tidak berkata apa-apa tentangnya. Malah beliau di dalam Fathul Bari berkata ia dikemukakan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dengan isnad yang hasan. Kata Maulana Khalil Ahmad As-Saharanfuri, diam para muhaddisin terhadapnya, dan kata Hafiz Ibnu Hajar isnadnya hasan. Sungguh mengherankan. Ini kerana Hasan bin Zakwan telah dikatakan dhaif oleh ramai muhaddisin. Bagaimana ia boleh dijadikan hujah? Ibnu Ma'in dan Abu Hatim berkata dia dhaif. Abu Hatim dan An-Nasai berkata dia tidak kuat. Yahya bin Ma'in juga berkata seorang yang mempunyai banyak hadis pelik dan mungkar. Banyak. Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in juga berkata seorang yang mempunyai banyak hadis pelik dan mungkar. Ibnu Abi Ad-Dunya berkata dia bagiku tidak kuat. Imam Ahmad berkata hadis-hadis karut. Hadis-hadisnya karut. Ahmad bin Ali berkata, Yahya dahulu selalu meriwayatkan hadis daripadanya, tetapi aku tidak pernah sama sekali melihat Abdul Rahman meriwayatkan hadis daripadanya. Abdul Rahman itu maksudnya Abdul Rahman bin Mahdi lah. Amar bin Ali Al-Fallas kata.
Ini yang kita nukilkan daripada kitab Badlul Majhud. Ini Badlul Majhud. Satu perkara yang menarik bagi saya perlu saya rasa sebut di sini ialah pengarang Badlul Majhud ni Maulana Khalil Ahmad Saharanturi, guru kepada Syekh Zakaria. Dia terima Syaukani ni dengan baik. Selalu di dalam kitab ni dia ambil, dia petik daripada Syaukani. Syaukani ni bagi orang-orang yang ta'assub lah mazhab, dia tak suka Syaukani. Setengah-setengah mereka tak mahu terima Syaukani. Sebab Syaukani dia tak ada mazhab. Memang dia anti mazhab, dia tak suka terikat dengan mazhab ni. Yang dia nak paling tidak ittiba'. Itu cara dia. Paling tidak umat Islam ni kena ittiba'. Taklid tak boleh. Sedapat mungkin kita kena ittiba'. Itulah yang kita dapati dalam kitab dia Irsyadul Fuhul dan juga kitab dia yang lain-lain. Memang dia tak suka. Maknanya dia ni masuk dalam ahlul hadis yang tidak terikat dengan mazhab. Dan memang dia memang tak terikat semua dia. Dia kadang-kadang dia sependapat dengan orang-orang dalam mazhab ni, kadang-kadang mazhab ni. Tetapi Syekh Khalil Ahmad ni dia orang Hanafi. Orang Deobandi lah, orang Hanafi. Walaupun begitu sikap kita tengok ulama-ulama hadis di India ni, walaupun dia bermazhab Hanafi, dia terbuka, tidak macam di Malaysia. Dan setengah-setengah tempat tu yang bagi saya nampak saya tak suka lah. Tak betul cara macam tu. Dia ni orang berilmu tinggi ni. Hebat dia ni. Bukan calang-calang orang ni. Syaukani ni. Kenapa kita tak mahu terima? Semata-mata kerana dia ni tidak bermazhab. Mana kita mewajibkan mazhab lah. Macam itulah. Sedangkan ulama ni berapa ramai di sepanjang sejarah ni yang memang tak terikat dengan mazhab pun. Termasuklah pengarang Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi itu pun ahlul hadis. Dia tidak terikat dengan mazhab juga. Dia tak mahu terikat dengan mazhab. Tapi mana ulama-ulama kita terima baik, sebut dengan baik. Jadi ini kita nak sikap terbuka tu. Kalau sikap tertutup kan lama-lama dia makin tertutup. Lama-lama makin tertutup. Akhir sekali kita kerugian. Sebab apa, tokoh-tokoh besar dalam umat ini kita anggap satu macam. Kita anggap mereka itu tak boleh dipercayai lah. Mereka itu tidak alim betul lah. Macam-macam. Jadi tindakan Syekh Khalil Ahmad ini, dia tu orang Sufi. Bukan Hanafi saja, Sufi juga. Tapi Sufi pun lain macam caranya. Terbuka dan kaedah dia, cuba kita perhati ni. Hafiz Ibn Hajar kata, dia kritik lagi. Hebat, dia terbuka sangat orangnya. Tidak kata ikut-ikut lah. Tidak. Itu apa? Khalil Ahmad. Dengan sebab itu kita pun kena sikap terbuka lah. Dengan ulama-ulama ni ada yang kecenderungannya ke situ. Tak kisahlah. Ikut mana-mana pun. Jangan ketat sangat. Jangan terlalu sempit sangat. Dah kalau nak ikut salah-salah saja. Yang lain tu tak betul. Sampai menyesatkan. Saya tak setuju macam tu. Ulama-ulama kita yang ramai sekali serata dunia ni tidak begitu. Tidak begitu sikapnya. Mereka terbuka sangat. Sepatutnya kita ambil itu. Macam Syah Waliullah. Terbuka sangat. Kita ni Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim sampai tuduh macam-macam. Memfitnah, sampai ke peringkat fitnah pun rasa tidak bersalah. Padahal itu tokoh besar tu. Kena berhati-hati sikit. Jadi Syah Waliullah dia terima semua. Dia terima. Jadi sebab itu anak-anak cucu dari segi ilmu dia tu kan memang bersikap terbuka. Ikutlah aliran mana pun tak kisah. Aliran mana tu macam kita keturunan itu takdir Allah. Tak jadi masalah tu. Tapi sikap terbuka tu penting. Jangan ta'assub. Cuba tengok dia. Dia terima. Syekh Zakaria terima. Orang yang tak ada mazhab pun dia terima. Dalam sanad dia bahkan ada perawi yang macam tu. Dia terima baik. Tak ada apa pun. Itulah maksudnya. Perlu kita ingatlah perkara itu. Seterusnya Basir, teruskan lagi. Teruskan. Kedudukan hadis ke-11 dhaif. Ia diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi melalui saluran riwayat Abu Daud. Ini juga Al-Hakim juga meriwayatkannya
dan beliau berkata, ia sahih menurut syarat Bukhari. Di dalam satu nuskah yang lain menurut syarat Muslim. Al-Hazimi di dalam kitabnya An-Nasikh wa Al-Mansukh. An-nasikh. An-Nasikh wa Ia Al-Mansukh. ada tanda begitu, tanda panjang. Panjang. An-Nasikh wa Al-Mansukh berkata ia hadis hasan. Yang betulnya hadis ini dhaif, seperti kata Maulana Khalil Ahmad As-Saharanfuri, Syekh Mahmud Muhammad Khattab As-Subki, yakni pengarang Al-Manhal, Al-Adbu, Al-Mawrud dan lain-lain. Imam Bukhari Saya lebih setuju begitulah. Saya lebih setuju riwayat ini dhaif. Walaupun ada yang kata hasan, ni macam Ibnu Khuzaimah tu kan. Dia sahih Ibnu Khuzaimah. Maknanya dia masuk dalam kitab dia tu, dia kira sahih lah. Jadi saya dah bincang benda ni di permulaan Sahih Bukhari itu, syarah Sahih Bukhari itu. Penilaian sahih ni macam-macam, dia ada banyak cara, banyak kaedah. Salah satu kaedahnya, apabila ada di dalam kitab orang-orang yang beriltizam untuk memasukkan di dalam kitabnya hadis-hadis sahih saja, maka dikira sahih lah, walaupun tidak setara dengan Sahih Bukhari, tapi dikira sahih lah. Sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Maksudnya dia tidaklah kata hadis ini sahih, dia tidak kata begitu. Ada dalam kitab dia tu. Sudah macam dia mensahihkan lah. Begitu. Begitu juga Al-Hakim. Al-Hakim ni memang dia mensahihkan. Memang dia mensahihkan. Tapi kalau kita tengok kepada sanad tadi, tak boleh. Tak boleh. Cuma kita hormatlah. Bagi dia yang kata hasan, dia nak buat dalil. Dan memang pun orang-orang yang kata boleh dalam tandas misalnya boleh menghadap kiblat, dia pegang dengan hadis ni lah. Dan kita kena hormatlah, sebab bagi dia hadis itu paling tidak hasan. Bagi orang yang kata sahih, lagi boleh. Kita hormatlah. Begitu. Cuma bagi saya lebih terikat kepada sanad tu, perawi itu. Sebab penilaian perawi, penilaian hasan, sahih atau dhaif itu adalah berdasarkan perawi. Kebanyakannya. Jadi berdasarkan perawi tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab perawi dia ni. Hasan bin Takwan itu. Itu yang bermasalahnya. Jadi Hasan bin Takwan itu. Teruskan lagi Basir, teruskan. Imam Bukhari dikritik keras kerana memasukkan hadis Al-Hasan bin Zakwan walaupun hanya satu sahaja di dalam sahihnya. Hafiz Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Barinya, yakni Hadiyu As-Sari, telah mengemukakan sebab-sebab kenapa dia dikatakan dhaif oleh para ulama rijal. Walaupun begitu, walaupun beliau selalunya akan mempertahankan perawi-perawi Sahih Bukhari dan cuba menjawab kritikan orang-orang terhadap mereka, namun beliau tidak menolak kritikan orang terhadap Al-Hasan bin Zakwan. Jadi dalam kitab Hadiyu As-Sari, panduan dan pedoman daripada hadis. Sekejap, Pertama, hadis ini menunjukkan keelokan bertanya orang yang lebih tahu apabila anda mengalami kemusykilan dalam sesuatu masalah agama. Perasaan malu dan sebagainya tidak seharusnya menghalang seseorang daripada bertanya. Kedua, ia juga menunjukkan larangan daripada menghadap kiblat atau membelakanginya ketika membuang air itu khusus dengan tempat terbuka sahaja. Itu pun dalam keadaan tidak ada sesuatu penghadang yang menutupinya. Ketiga, hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang membezakan hukum di antara di tempat terbuka dan di tempat yang ada penghadang, baik berupa binaan atau lain-lain. Di tempat terbuka tanpa penghadang memang terlarang, di tempat tertutup pula diharuskan. Itu kata. Jadi dia buat dalil, buat hukum. Untuk hukum ni boleh lah bagi mereka yang kata hasan. Bagi yang mereka mengatakan sahih, boleh. Tapi bagi orang yang tidak kata sahih, dia tak boleh buat dah hujah, dalil dengan hadis ini. Tak boleh dah. Dan Hafiz, itu yang saya nak tambah tadi, Hafiz Ibnu Hajar ini, dia bela sangat. Dalam Hadiyu As-Sari itu, perawi-perawi yang dikritik, orang dia akan jawablah setapak mungkin. Tapi Hasan bin Zakwan ini, setelah dia bagi orang kata begini, dia diam, dia tak kata apa.
Ini menunjukkan kuatlah hujah bagi orang yang mengatakan tak kuat Hasan bin Zakwan itu. Mana dia hormat jugalah, dia hormat juga. Tetapi di dalam Fathul Bari dia kata Hasan. Dalam talkhis tidak berkata apa-apa tentangnya. Talkhisul Habir fi takhrij ahadithir Rafi'i al-Kabir. Itu Hafiz Ibn Hajar ni dia banyak buat takhrij. Dia antara tokoh yang awal lah buat takhrij terhadap kitab-kitab dalam agama kita ni, kitab fiqh itu, kitab ni, walaupun bukan dalam mazhab Syafi'i. Ad-Dirayah fi takhrij ahadithil hidayah. Kitab hidayah tu kitab fiqh Hanafi. Dia ada buat juga takhrij hadis kitab hidayah itu. Jadi beberapa kitab lah. Ni kitab Rafi'i. Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i itu kitab fiqh dia dia takhrijkan hadis-hadis di dalamnya. Tapi dalam Fathul Bari dia kata ia dikemukakan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dengan isnad yang hasan. Mana bagi dia hasan. Ini masing-masing lah, terpulang lah. Bagi dia hasan. Sebab kita kena ingat Hafiz Ibn Hajar ni dia Syafi'i. Memang Syafi'i, kalau hadis-hadis macam ni tak ada boleh buat bukti, macam mana? Mazhab mereka mengatakan boleh kalau dalam binaan. Inilah asasnya. Paling tidak hasan lah. Kalau dhaif mana boleh buat dalam bab hukum. Mana boleh jadi landasan dalam hukum. Gitu. Tapi bagi orang yang tidak terikat dengan mazhab Syafi'i, tidak nak bela Syafi'i, dia tengok pada perawi tu. Dan perawi tu tak boleh. Tapi kita kena hormat jugalah. Maknanya benda ni besar. Seeloknya kita orang Islam ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila buat rumah ataupun arkitek ke tukang nak buat rumah, kita sendiri nak buat rumah, patut jagalah benda ni. Bila kita nak buat tandas dalam rumah kita tu, kalau boleh jangan menghadap ke arah Baitillah, ke arah kiblat atau membelakanginya. Jagalah. Walaupun kita mungkin tidak berpendapat begitu, sekurang-kurangnya ramai lagi saudara-saudara kita daripada mazhab-mazhab yang lain berpendapat memang tak boleh, walaupun dalam bangunan pun. Jadi sepatutnya menjadi tanda kita orang Islam. Sebagaimana kita kalau di pintu tidak mahu ada lamban solid, misalnya bila ditutup pintu tu nampak macam solid gitu. Kita pun kena ada identiti kita lah, banyak perkara lah. Bukan itu saja. Itu penampilan dari segi dari luar kan nampak. Kita ni Islam kata. Itu pun tak boleh jaga. Pandai orang kita nak buat rumah. Tak boleh buat design sendiri. Tak pandai. Tak boleh lah kita orang Islam rasa tercabar juga. Sepatutnya biar ada terasa tercabar itu. Macam mana kita nak bawa identiti orang ke dalam jiwa kita, masyarakat kita. Sepatutnya kita kena kikis sedikit demi sedikit. Dengan kita belajar ni kita tahu bahawa benda ni besar juga. Bahkan jumhur mengatakan tak boleh. Jumhur termasuk Syaukani sendiri, yang tidak terikat dengan mazhab mana-mana, dia bebas pilih. Dia mengatakan yang itu kuat. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang kita telah baca dah sebelum ni. Mana sehingga Abu Ayyub tu, mana kalau masuk dalam tandas di Syam sebab dibina oleh orang kafir, bila keluar tu dia minta ampun dengan Allah. Mana berasa bersalah. Maknanya benda ni besar, perlu dijaga juga tu. Sebagai umat yang ada identiti, bila kita ada identiti, banyaklah kita jadi betul-betul merdeka lah. Itu yang naknya. Sebagai orang merdeka, apa-apa keputusan pun memang bijaksana lah. Tak ada tekanan, tak ada apa. Itu yang kita naknya. Bila ada identiti tu. Jadi sekadar itulah saja nota kita malam ni dan pengajian kita hadis ke-11. Jadi saya rasa lepas tu babur rukhsah fi dhalik, keharusan pula boleh menghadap tu. Dan itu menunjukkan pendapat Imam Abu Daud sendirilah. Ikut mana-mana pun tak apalah, kita berhenti setakat itu dulu untuk malam ni. Wallahu alam. Mungkin kalau ada apa-apa persoalan, ada mungkin 1, 2 ke, boleh ringkas-ringkas. Assalamualaikum Lana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ada 2 kot soalan mana. Ya. Satu ni pasal yang Lana cakap tadi pasal berbeza mazhab tu, kita menerima pendapat semua mazhab. Yang mana saya
ada terima WhatsApp baru-baru ni daripada ustaz sendirilah, secara personal lah. Sebab saya menzahirkan hadis-hadis daripada yang belajar ni lah. Dan dia mengatakan kalau boleh jangan mengganggu fikrah inilah setempat tu lah, mana orang-orang setempat tu tentang amalan mereka Syafi'i tu lah. Jadi saya pun itulah serba salah lah jadi. Satu, yang keduanya mengenai buang air ni, kalau kita pergi tandas awam, mana-mana tandas awam macam RNR ke, kita tak perasan kadang-kadang tu tandas awam ni dibuat tu tak menghadap kiblat tu, kadang-kadang kita cuai jugalah nak ambil tahu pasal kiblat tu. Macam mana kalau kebetulan memang tandas tu menghadap kiblat, macam mana tu Maulana? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itulah mana kita, sebab itu kita kena terbuka. Dah ada mazhab yang kata boleh kan? Kita terima lah yang tu. Terima yang tu. Pakai yang tu lah. Nak buat macam mana? Tapi kalau kita memang nak buat rumah kita, baru nak buat, kita dah belajar dan kita dah tahu. Seeloknya, jagalah. Kalau orang tu tidak jaga, dia nak pakai mazhab lain yang kata boleh, tak jadi masalah. Terpulang lah. Dan kita pun kena terbuka lah. Jangan sampai jadi susah. Sampai tak mahu masuk jamban, masuk tandas kerana tandas tu menghadap kiblat. Padahal ada berlapis-lapis tu penghadainya. Jadi tak perlulah sampai begitu. Kita kena bersikap terbuka. Itu penting, sikap terbuka tu. Menghormati orang lain. Jadi dengan cara begitu memudahkan kita juga. Cuma kita patut belajarlah dengan Abu Ayyub Al-Ansari tu. Dia tu sampai begitu kan, bila masuk dalam tandas, bila keluar tu beristighfar dengan Allah. Istighfar untuk diri dia lah. Makna bagi dia berat tu. Larangan Nabi tu memberi makna haram. Walaupun dalam bangunan pun. Seeloknya kita kena jagalah. Itu maksud sayanya. Bukan maksud kata sampai jadi susah. Tak perlu gitu. Kita orang ramai ni ikut yang mana yang menyenangkan, yang memudahkan. Jangan sampai jadi susah. Cuma setelah kita belajar ni, seeloknya. Saya tidak kata mesti juga. Sebab memang ada khilaf pun dalam masalah ni. Seeloknya kita jagalah. Gitu sajalah. Lepas tu, sikap orang tidak terbuka apa kan, itulah akibatnya bila kita diajar masyarakat ni jadi sempit. Dalam bidang lain kita buka seluas-luasnya. Dalam bidang agama ni, walaupun merugikan kita, menyusahkan kita tak kisah. Tak kena macam tu bermazhab. Itulah sebab jadi ada orang yang tak suka mazhab tu. Sebab jadi sampai begitu. Kalau bermazhab ni dalam batas yang munasabah, tak jadi masalah pun. Mazhab tak jadi masalah pun. Begitulah. Ya. Boleh? Boleh. Ada lagi? Satu lagi ke? Kalau tak ada, saya nak tutup lah. Ada tak ada? Assalamualaikum. Cikgu Rashid ni Maulana tadi ni. Silakan. Saya bertanya lah Maulana. Cikgu Rashid ni. Sila. Tak tahulah soalan ni ringkas saja. Saya cuba menggunakan unsur dirayah dalam menilai hadis Ibnu Umar ni. Sebab dalam tu dia kata dia melihat Nabi buang air kecil dalam rumah Hafsah. Jadi saya fikir-fikir macam mana dia nampak Nabi buang air kecil. Macam tak apa logik lah. Itu sajalah. Dia gini. Nanti kita akan berjumpa hadis itu nanti. Kita akan bincang di sana. Sebenarnya dia secara tidak sengaja naik di atas bumbung tu kan. Bumbung tu macam kita kan flat tu, dia rata. Dia bukan macam bumbung kita begini. Tapi dia rata macam di bandar-bandar tu kan rata. Jadi Nabi ada satu tempat tu Nabi kencing di situ. Nanti itu kita akan bincang lain. Akan datang ada hadis tu. Mana dia terserempak lah, bukan sengaja, bukan di tempat terbuka, tidak. Nanti kita bincang di sana insya-Allah bab tu. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.